Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa, kedatangan Yesus Kristus telah lama dinantikan oleh umat-Mu. 天父上帝，你的子民已经许久等候你儿子的降临， Sesuai dengan nubuatan yang telah Engkau janjikan ribuan tahun yang lalu. 正如你几千年以前已经预言过的。 Terima kasih akhirnya Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. 我们感谢你，耶稣基督竟然来到了我们世界。 Dan kami pada hari ini mulai memperingati kedatangan Tuhan dengan Advent yang 我 pertama. 们今天开始纪念耶稣降生的预备周。 Biarlah ya Tuhan sebagai umat-Mu kami terus merindukan kedatangan-Mu juga. 天父，身为你的子民，让我们渴慕等候你的来到， Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 与主耶稣第二次的再临， Supaya kami juga akhirnya mendapatkan keselamatan yang utuh dari Tuhan. 让我们每一个人都做完全的救赎。 Kami ingin belajar 我 firman-Mu. 们愿意学习你的话， Terangilah hati kami ya 求 Tuhan. 你光照我们的心， Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengar. 求圣灵帮助我们所要读的经文、默想的经文。 Sehingga ya Bapa firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. 愿你的话成为我们生活中的力量。 Terima kasih. 我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami 靠 berdoa. 耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan mempelajari kitab Yesaya. 我们一同学习以赛亚书， Kitab Yesaya pasal yang ke-40 我们要读第40章 ayat pertama sampai ayat yang ke-5 dalam bahasa Mandarin dan selanjutnya ayat 6 sampai 11 dalam bahasa 我 Indonesia. 们用中文念第1节到第5节，以后用印尼文念第6节到第11节。以赛亚书第40章，你们的上帝说：“你们要安慰安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道，一切山崖都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，曲曲的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。 Ayat 6, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya. 我们已经诵读并默想神的话，有福了。
Saudara, kita memasuki Advent pertama pada hari ini. 我们今天进入纪念主耶稣降生的第一个预备周， Tidak terasa sudah bulan Desember kita masuki kembali. 我们已经进入到今年的第12个月份。 Kita akan belajar mengenai janji Tuhan yang digenapi. 我们要学习上帝所成就的应许。 Saudara, perjanjian Tuhan itu sudah ada dari awal penciptaan. 上帝的应许早在创世的时候已经存在了。 Jadi saudara, keberadaan langit dan bumi ini berdasarkan janji Tuhan. 那么，宇宙万物的存在是应着神的应许。 Saudara, kalau Tuhan mau menciptakan langit dan bumi, bukan karena Tuhan itu kengangguran. 上帝要创造这个宇宙万物，并不是因为他太空闲， Tetapi dia punya maksud dan tujuan yang mulia di dalamnya. 他自己有一个荣耀的计划在 Karena 其 itu 中。 di dalam kitab Kejadian dan kitab Hosea dinyatakan hal itu. 那么在创世纪还有何西阿书里面已经记载， Sekalipun manusia berdosa, 虽然人犯了罪， tapi Tuhan memberikan janji kembali. 上帝仍然降下他的应许。 Mengapa? 为什么呢？ Karena memang Tuhan mau membuat kemuliaan bagi umat manusia. 因为上帝要在人当中彰显他的荣耀， Karena itulah penebusan pun merupakan bagian dari janji Tuhan. 所以呢，救赎也是上帝应许的一部分。 Ketika Adam dan Hawa berdosa, 当亚当和夏娃犯罪， disitulah Tuhan memberikan janji penebusan. 上帝就已经赐下救赎的应许。 Dan akhirnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. 那最后呢，主耶稣道成了肉身来到这个世界， Allah menjadi manusia. 上帝成为人的样式。 Saudara, ini tidak ada di agama lain. 这一切呢，在其他宗教里面是没有的， Ini hanya ada di dalam kekristenan. 这就在基督教里面存在， Oleh karena Alkitab yang mengatakannya. 因为这是圣经里面所说的， Allah yang tidak terbatas 是无限的上帝， menjadi manusia. 成为人的样式。 Saudara, manusia di dunia yang berdosa ini tidak pernah bisa mengerti hal ini. 那么，世上犯罪的人从来不能完全理解这个事实。 Mengapa Allah yang tidak terbatas itu harus menjadi manusia yang 为 terbatas? 什么呢？无限的上帝要成为有限的人？ Kita pun sebetulnya tidak bisa tahu. 那我们自己本来也不能明白， Tetapi oleh karena kita telah diterangi hatinya, 但是因为我们已经蒙上帝的光照， karena Roh Kudus memberitahukan kepada kita, 因为圣灵把这个事实告诉我们， sehingga pikiran kita dibuka. 让我们的这个意念被开启。 Kemarin saya menerima WA dari rekan-rekan hamba Tuhan. 昨天呢，我从神的仆人接到这个信息， Ada seorang pemimpin kekristenan di abad-abad pertengahan. 那么在中世纪呢，有一个基督教的这个领袖 Namanya Gregorius. 他名叫 Gregorius。 Sudah, dia mengatakan bahwa Allah menjadi manusia adalah sesuatu yang bisa dipikirkan sebetulnya. 他说，上帝成为人的样式，其实是可以思考的。 Walaupun sudah saya percaya di balik perkataan dia itu ada suatu pemahaman seperti kita. Kalau Roh Kudus meneranginya, maka kita bisa mengerti. 那我自己认为，若是我们有圣灵的光照，我们是可以明白这个真理。 Dia terangkan bagaimana? 那他怎么解释呢？ Pikiran kita, 我们的思想， saudara, pikiran kita sering mengatakan pikiran itu ada di otak. 那我们常常说，我们思想是在脑里。 Tapi apakah betul pikiran kita itu cuma ada di otak? 那么，是否我们的思想真正是单单在脑子里面？ Saudara, kalau pikiran kita cuma ada di otak, maka kita ini terbatas, sudah. 若是我们的思想单单存在于脑子里面，我们是有限的， Itu semua ada di kepala. 是全部在我们的头。 Tetapi saudara, pikiran kita semua bisa melebihi di luar kepala kita, bukan? 但是呢，我们的思想可以超乎我们的脑子。
Sekarang pun kita bisa pikiran kita langsung apa? Pergi ke rumah kita. 我们现在呢，马上就可以是想到我们在家里面的发生事情。 Tadi kompornya sudah dimatikan belum ya? 刚才那个我们的火炉是不是已经弄熄呢？ Berarti apa? Pikiran kita bisa menembus apa kepala kita ini? 那我们的思想已经能够超越我们的头。 Langsung menembus. Tadi sudah matiin kompor belum ya? 刚才在家里是不是已经把这个火炉弄熄？ Celaka aku. 糟糕了， Ya, akhirnya kebaktian saudara batal. 所以我们的聚会就停止了。 Ya. Nah, jadi saudara, pikiran manusia tidak terbatas di dalam apa? Di dalam kepala ini. 我们的思想没有限在我们的脑子这个头脑。 Kalau saya mau berikan contoh ini, 老 ya. 师，我们给一个例子。 Pikiran kita bisa menembus di luar kepala ini. 那我们的思想能够超越我们的头。 Jadi saudara, pikiran itu bukan sekedar otak yang kemudian ada syaraf-syaraf di situ. 所以我们讲这个思想不限于我们的脑子有个脑细胞， Tapi saudara, pikiran itu bisa menembus dari batang kepala kita ini. 那我们的思想能够超越我们这个头的限制。 Jadi saudara, kalau Allah yang tidak terbatas menjadi manusia, itu sesuatu yang mungkin. 所以无限的上帝若能够成为有限的人的样子，这是可能的事情。 Karena saudara, pikiran kita, otak kita bisa melampaui dari kepala kita. 因为我们的思想可以超越我们的头。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itu ketika saudara dan saya bisa mengenal Tuhan Yesus, 所以当你我能够认识主耶稣基督， saudara dan saya menerima bahwa Allah menjadi manusia. 我们能够接受上帝道成肉身， Itu betul-betul anugerah Tuhan. 这是完全是上帝的恩典。 Dan anugerah Tuhan itulah menerangi kita. 那么上帝的恩典光照了我们， Sehingga saudara seperti tadi, pikiran, oh iya ya, pikiran itu tidak terbatas di otak saja. 就好像刚才我们的思想不单单限于我们的头脑， Tapi saudara, pikiran itu bisa melebihi dari otak atau kepala 能够 kita. 超越我们的脑子。 Saudara, apalagi Tuhan yang tidak terbatas. 何况那无限的上帝呢？ Tuhan yang tidak terbatas, kalau dia mau menjadi terbatas menjadi manusia, itu juga bukan sesuatu yang 所 mustahil. 以无限的上帝若是要成为有限的人，这不是一件不可能的事情。 Kita bersyukur kepada 我们 Tuhan. 要感谢上帝。 Dari situlah saudara, Tuhan memberikan janji-janji. 所以呢，上帝就把这个应许赐给我们。 Dan janji kepada Israel waktu dibuang ke Babel. 当以色列人被丢去到巴比伦， Saudara, Yesaya 40 ini diberitakan pada waktu Israel dibuang ke Babel. 我们所读的以赛亚书第40章，就是在当时的情形赐给以色列人， Bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan setelah 70 tahun genap pembuangan mereka. 70年以后呢，上帝要扶赎他们回来。 Saudara, karena itulah berita Nabi Yesaya sebetulnya menjadi berita yang menggembirakan bagi orang Israel yang ada di Babel. 所以呢，以赛亚所传的信息，对那些在巴比伦的犹太人是一种非常兴奋的信 Wah, 息。 harus tunggu 70我 tahun. 们要等候70年。 Saya percaya mereka menunggu-nunggu. 我相信他们一直在盼望等候着。 Siapa yang menunggu? 谁来等候呢？ Umatnya. 那上帝的子民。 Kalau kita membaca perjanjian lama, 可是我们读旧约圣经， kita membaca kitab Yeremia, 我们读耶利米书， kita membaca kitab Daniel. 我们读但以理书， Nah, secara khusus kitab Daniel ini, 特别是但以理书， saudara, ada Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego. 有但以理，还有他的3个朋友。 Inilah salah satu dari sekian banyak umat Tuhan yang menanti kepulangan ke Yerusalem. 他们这些人在等候，他们可以回到耶路撒冷。 Karena itu Daniel setiap hari berdoa kepada Tuhan. 所以呢，但以理每一天向上帝祷告， Sehari 3 kali berdoa 每一 kepada 天 Tuhan. 3次向上帝 Dan 祷告。 Daniel melihat arah ke Yerusalem. 那么，但以理是面向耶路撒冷祷告。 Di tempatnya, di atapnya, saudara, di sotoh, di atap balkon rumahnya, dia menghadap ke Yerusalem setiap jam 6
6 pagi, 12 siang, jam 6 sore kemungkinan. 每一天在房顶上面向耶路撒冷，早上6点、中午12点，还有傍晚6点3次祷告。 Saya agak lupa, mungkin juga jam 9, 12 atau jam 3. 或者是9点、12点、3点。 Jadi antara itu saudara, yang jelas sehari 3 kali berdoa 那么他每一天3次祷告， menghadap ke Yerusalem, 面向耶路撒冷， menunggu penggenapan janji 就是 Tuhan. 等候上帝的应许成就。 Daniel dan teman-temannya hidup dengan kudus, hidup dengan suci, 但尼里和3个朋友过着圣洁的生活， menjalankan firman Tuhan, 他遵行上帝的话， membaca firman Tuhan, 读上帝的话， dan mereka takut akan Tuhan. 他们敬畏上帝。 Saudara, inilah yang kita harus teladani 这是 bersama. 我们所要效法的一个榜样。 Kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. 我们正在等候主耶稣第2次降临。 Apakah kita punya kehidupan rohani yang benar seperti Daniel dan teman-temannya? 是否像但以理和3个朋友这样的属灵的生活， Seperti juga Yeremia, Yesaya, 就好像耶利米、以赛亚一样， semuanya menunggu kedatangan 他们 Tuhan. 都等候这个主的降临。 Saudara bersyukur karena janji Tuhan akan selalu digenapi 我们感谢上帝，因为他的应许必定要成就， tanpa menunda-nunda, 从来没有拖延时间， apalagi meleset. 或者是错过， Tidak mungkin. 不可能。 Saudara, karena itu Alkitab mengatakan setelah genap waktunya Allah menjadi manusia dan takluk kepada hukum 所以 Taurat. 圣经每一次都说时候到了，那么上帝要成就他的预言， Genap menurut waktunya 就 Tuhan, 按照上帝的时候成就， bukan waktunya kita, 不是我们的时间， bukan keinginannya kita. 不是我们的这个信念， Dan semua karena kasih setia dan kebenaran 这一 Tuhan. 切都是因为上帝的信实和他的公义。 Saudara, apa yang ingin dikatakan dari nubuatan Nabi Yesaya ini? 那么以赛亚所讲的这些预言要教导我们什么呢？ Janjinya digenapi maksudnya apa? 那么他的这个应许成就是什么意思呢？ Saudara, yang pertama yang saya lihat adalah suara ilahi harus diserukan. 头一样呢，上帝的话要呼喊， Saudara, suara ilahi saat penciptaan terjadi. 上帝的话在创造的时候成就。 Tuhan berfirman, 上帝用他的话来创造， jadilah terang. 那么就成了这个光。 Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. 上帝说，然后就成就了宇宙万物。 Saudara, suara atau firman ilahi itu sangat penting 那 sekali. 么上帝的话是非常重要的。 Saudara, begitu juga Mazmur 19. 诗篇第19篇， Bahwa langit dan bumi ini suara Tuhan masih bergema. 诸天有述说上帝的荣耀。 Memang tidak ada yang terdengar. 当然，我们没有听见， Kita tidak mendengar dari telinga kita. 我们的耳朵就听不到， Seolah-olah langit itu berseru-seru. 好像这个天上发出声音。 Tapi kita pahami bahwa langit itu menceritakan kemuliaan 但 Tuhan. 是我们要理会这个诸天在述说上帝的荣耀。 Saudara, dari penciptaan saja sudah ada suara ilahi. 那么在创造的事情上呢，我们就听见神的话， Kita bersyukur kepada 我们 Tuhan. 要感谢上帝。 Nah, suara ilahi untuk pembebasan pun terjadi di kitab Yesaya ini. 那么在以赛亚书也记载，这个以色列民要蒙救赎，那么是出于上帝的话。 Yesaya diutus oleh Tuhan. 上帝差遣以赛亚 Perdengarkanlah suara Tuhan. 要传扬神的话， Ada suara berseru-seru. 有神的话在那里呼喊。 Ayat 3, ayat 6, dan ayat 9. 第3、第6、第9节都说， Saudara, Yesaya berseru-seru pada waktu itu. 当时呢，以赛亚向百姓们呼喊， Tapi Yesaya bukan kegenapan dari janji Tuhan. 但是以赛亚并没有成就上帝的应许。 Yesaya hanya nabi dari Tuhan untuk berseru-seru.
以赛亚只不过是上帝的先知，传扬上帝的话。 Nabi yang harus bernubuat dari firman Tuhan. 先知要说出上帝的预言， Ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis 那么这个也指向这个世纪的约翰。 yang nantinya sebelum Yesus Kristus melayani Tuhan, 当主耶稣还没有服侍之前， maka Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi 那 Tuhan. 么世纪约翰就为主耶稣开启这个道路。 Dia berseru-seru di padang gurun 他在旷野呼喊， supaya mempersiapkan hati Israel untuk menerima kedatangan 他就要 Yesus. 预备以色列人来接纳耶稣的来到。 Dan mereka yang betul-betul siap untuk menerima kedatangan Yesus, 那么那些预备好要迎接耶稣的人， maka mereka dibaptiskan. 那么他们受洗， Disitulah sudah banyak berbondong-bondong orang Israel yang menerima berita Yohanes 那么 Pembaptis. 有很多的以色列人，他们接受施洗约翰的洗礼， Mereka dibaptiskan. 他们接受洗礼。 Tetapi Yohanes Pembaptis bukan hamba Tuhan yang sembarangan. 那么施洗约翰不是随随便便的神的仆人， Dia melihat beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. 看见一些那些法利赛人和文士， Lalu Yohanes Pembaptis dengan keras mengatakan kepada 那 mereka, 么约翰很严厉的指责他们， hasilkanlah buah dari pertobatan. 你们要借助以悔改相称的果子。 Jangan kau menyangka kau dibaptiskan. 你不要以为你们受洗了， Mengatakan seolah-olah engkau bertobat. 那么说你们已经悔改了， Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. 你们要借助以悔改相称的果子。 Saudara, Yohanes Pembaptis begitu keras sekali berita 施 Injil. 洗约翰非常严厉的传扬福音。 Engkau menyangka engkau adalah anak-anak Abraham? 你否认你是你承认是亚伯拉罕的后裔？ Tidakkah kamu tahu Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu? 岂不知上帝可以从这个石头呢兴起亚伯拉罕的子孙？ Saudara, berita itu begitu keras sekali. 当时约翰所传的信息非常的严厉， Jadi suara yang berseru-seru itu 那么这些呼喊的声音， seolah-olah menantikan, mengharapkan pertobatan dari orang-orang yang mendengarnya. 就是让那些听到的人呢愿意悔改。 Begitu juga dengan kita, 就 saudara. 好像我们也一样， Kita boleh berseru-seru. 我们可以呼喊， Kita harus memberitakan 我 Injil 们要传福音 kepada orang-orang di keluarga kita, 对我们的家人， kepada orang-orang di sekeliling 对 kita. 我们周边的人， Bertobatlah. 你们要悔改。 Yesus sudah datang. 耶稣已经来到， Yesus sudah mati di kayu salib. 耶稣已经死在十字架上， Yesus sudah menebus dosa-dosa 耶 kita. 稣已经救赎我们的罪。 Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru 要接 Selamat. 受耶稣成为个人的救主， Mari ikutlah 来 Yesus 跟随耶稣， sebagai Tuhan dan Juru Selamat 成为 kita. 你的主、你的救主。 Saudara, suara ini harus terus 那 dikumandangkan. 这些声音我们必须不断的传颂， Tapi sangat disayangkan, saudara. 但很可惜， Kita sekarang ini banyak suara. 今天我们有很多的声音， Ya, lewat HP kita banyak suara. 通过我们的手机，我们去传很多的声音。 Saudara, kita klik YouTube, 我们打开这个油管， kita klik TikTok. 我们看这个抖音， Waduh, kita klik banyak sekali. 我们看很多很多的信息， Wah, kita mendengar banyak suara. 我们听到很多的声音， Sampai banyak sampah-sampah di situ. 以至于手机里面寄存了很多的垃圾， Saudara, telinga kita akhirnya tidak peka lagi kepada suara 以 Tuhan. 至于我们的耳朵对上帝的话就不再敏锐 Mari 感。 kita belajar peka dengan suara 让我 Tuhan. 们也学习对神的话有个敏锐感， Suara ilahi masih ada. 神的声音还存在。 Saudara, kalau mau mendengar suara ilahi, 可是我们要听那上帝的声音， ada dua macam. 有两种。 Yang pertama, suara malaikat. 头一种呢是天使的声音， Malaikat dari Tuhan pasti. 是上帝差遣的使者。 Kalau saudara mempelajari Alkitab dengan baik, 若是我们好好的学习圣经， suara malaikat selalu bersifat apa? Bersifat memerintah. Ayo cepat, ayo cepat.
那么上帝的天使他所发的声音就赶快赶快。 Kepada Nabi Elia, cepat bangun berdiri, cepat bangun berdiri, lari. Perjalananmu masih jauh 40 对以 hari. 利亚他呼叫他赶紧走，因为前面还有40天的路程。 Saudara, hampir banyak suara malaikat dari Tuhan itu adalah membangunkan kita untuk cepat-cepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 上帝的天使他所发的声音就催逼我们赶紧赶紧。 Tapi suara banyak di YouTube yang ngomongnya dari Tuhan beda. 那很多这个媒体上的传说是上帝的话跟不一样， Kadang-kala saya dengar sih, 有时候会听到， tapi ketika saya baru dengar sedikit, 当我听到了一点点， lalu langsung saya matikan. 以后我就把它关掉， Ini sampah, 因为这一些传的都是垃圾的 ini 声音， juga termasuk suara setan. 也可以说是魔鬼的声音， Buang jauh-jauh. 我们要完全丢去， Supaya saudara dan saya bisa peka mendengar suara 让 Tuhan. 我们对神的话有个敏锐感。 Kalau suara dari Roh Kudus, 那圣灵的声音呢？ ini yang kedua. 第二种， Kepada Paulus, 对保罗来说， dia berbisik, 他呼叫 jangan takut. 不要惧怕。 Ketika Paulus ada di Korintus, 当保罗在哥林多的时候， tetap beritakan Injil. 你要努力传福音， Banyak umatku di kota ini, 因为在城里面有很多我的百姓， dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh engkau. 每一个人可以触动你的。 Jadi saudara, perintah Tuhan selalu berkaitan dengan firman Tuhan. 那么神的圣灵总是与他的话有关系。 Jadi kalau saudara membaca Alkitab dengan baik-baik, 可是我们好好的读经， saudara tidak akan tertipu dengan suara-suara yang sampah-sampah itu. 你就不会受那些垃圾声音的影响 Apalagi ada yang bersuara suruh kasih persembahan 啊，或者说有声音叫你奉献 masuk rekening. 啊，进到谁的户口里面， Wah, itu betul-betul celaka saudara. 这是一种灾害。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah kita harus peka dengan suara Tuhan. 所以呢，我们对上帝的话有个敏锐感。 Dan untuk menyerukan suara Tuhan, 那么我们要呼喊上帝的 kita 话， harus mendengar Tuhan dulu. 我们要先听神的话。 Ini yang dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4. 那是以赛亚书第50章第4节所说的。 Beri aku lidah seorang murid, 给我有一个门徒的舌头， beri aku telinga seorang murid. 给我有一个门徒的耳朵， Dengan mendengar suaramu, 让先听到你的声音， sehingga lidahku bisa bersuara memberitakan 让 firman-Mu. 我的舌头可以传扬你的话。 Saudara, kita cepat sekali kalau memperoleh berkat tertentu di dunia ini yang bukan firman Tuhan. 让我们很快的领受这个世界上不是上帝的祝福， Cepat kasih tahu. 马上的传开。 Tapi kalau berkenaan dengan firman Tuhan, kita lambat sekali untuk 但是 berbicara. 若是跟神的话有关系呢，我们就非常的缓慢， Saudara, ini kita harus hati-hati. 所以我们也必须要谨慎， Jangan sembarangan. 我们不要太过随便。 Dan Ulangan 18 memberitahukan 生命记第18章告诉我们， ada nabi-nabi palsu. 有假的先知、假的师傅， Ada nabi yang benar dan ada nabi yang palsu. 真的先知也有假的先知。 Bagaimana kita bisa membedakan antara nabi yang benar dengan nabi yang 那 palsu? 我们怎样可以分辨出来呢？ Ya firman Tuhan dasarnya. 我们要以上帝的话为根基， Saudara, tidak ada yang lain. 没有其他的方法。 Saudara, suatu hari Agustinus dari Hippo, 有一次呢，奥古斯丁 ia pergi ke taman di pekarangan pondoknya, 那么他在这个院子里的花园， ditemani oleh temannya yang bernama Alipius. 那么有他的一个朋友名叫阿利迪乌斯来陪同他。 Saudara, Agustinus merebahkan, membaringkan tubuhnya di bawah pohon. 当时呢，奥古斯丁躺在一个树底下，
membiarkan air mata di matanya mengalir deras. 他流了眼泪。 Saat ia berteriak, "Berapa lama ya Tuhan?" 当他呼喊神啊，要等多久呢？ Saudara Agustinus adalah seorang bapak gereja yang luar biasa. 奥古斯丁是伟大的教父， Tapi sebelum dia menjadi anak Tuhan, dia orang yang pintar sekali. 他是一个很聪明的人， Tapi juga orang yang hidupnya brengsek. 而且他的生活非常的腐败。 Dia berada di dalam kehidupan dosa, bergelimang dengan dosa. 他活在罪恶当中。 Tapi saudara, pada hari itu saudara dia betul-betul matanya mengalir air mata dengan deras. 那一天呢，他真的躺坐的时候流了眼泪。 Berapa lama ya Tuhan? 他一直问要等多久啊，上帝？ Dia menatap ke langit. 他眼睛往天观看。 Berapa lama ya Tuhan? 主啊，还要等多久呢？ Saudara, dia meratapi semua pergumulan yang pahit dalam hatinya. 那么他在心中的困扰挣扎。 Saudara, tiba-tiba dia mendengar suara dari rumah tetangganya. 以后呢，他听到隔壁有个声音， Berulang-ulang 好几次的发出来， seperti suara anak-anak 就好像一个小孩子的声音。 yang sedang 那 bermain-main. 么小孩子在那边玩耍， Berkata-kata berulang kali. 不断的重复这一句话： Ambil dan bacalah. 你拿起来读吧， Ambil dan bacalah. 你拿起来读吧。 Kalau tidak salah dalam bahasa Latinnya itu tole lege, tole lege. 就是按照拉丁文来说，就起来读吧， Saudara, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. 拿读吧。 Lalu dia menuliskan, 那么他就写到， saya menghapus banjir air mata. 他擦干了他的眼泪， Lalu berdiri. 他站起来。 Saya kemudian menerjemahkan suara ini sebagai suara ilahi. 以后呢，我认为这是上帝的声音， Menerjemahkan ini sebagai perintah ilahi. 他认为这是上帝的命令。 Maka dia pulang ke rumah. 以后他回家， Lalu dia mengambil kitab suci 他就拿出他的圣经， dan cepat-cepat membukanya. 他赶快的打开。 Lalu kembali ke tempat Alipius duduk. 以后呢，回到阿里丢斯坐的地方， Lalu dia membuka kitab Roma 他就打开罗马书 pasal 13 ayat 13 dan 14. 第13章13节、14节， Itulah yang menjadi dasar pertobatan dari 就 Agustinus. 成为他悔改的基础。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， Agustinus memang hidup dalam keadaan yang sangat berdosa sekali. 当时呢，奥古斯丁活在罪恶的生活里面， Tapi dia orang yang pintar sekali. 他是一个很聪明的人。 Ibunya Monica adalah seorang ibu yang saleh yang terus mendoakan anaknya. 他的母亲莫妮卡是一个非常虔诚的妇女，一直为他祷告。 Satu kali pernah berdoa di gereja 有一次在圣殿里，在教会里面祷告， dengan tangisan. 他流泪的祷告。 Didatangilah gembala di situ. 那么那个教会的牧者来接近他， Lalu mengatakan, anak yang didoakan dengan cucuran air mata tidak akan binasa. 他说用眼泪为子孙们祷告呢，他不会灭亡。 Saudara, suami dari Monica orang yang tidak percaya Tuhan. 那么莫妮卡的丈夫呢，不是信主的， Jadi saudara, Agustinus hidupnya di masa mudanya mengikuti contoh dari papanya. 那么奥古斯丁在年轻的时候是模仿他爸爸的生活。 Jadi Monica sendirian sebagai anak Tuhan. 那么只有莫妮卡独自成为上帝的儿女， Tetapi sudah dia dengan saleh terus menjalani kehidupannya 他过着一个很虔诚的生活， dan mendoakan anaknya. 然后为孩子祷告。 Akhirnya bukan lewat kata-kata firman Tuhan, 后来呢，不是接着神的话， ya, tapi lewat doanya. 而是接着他的祷告。 Akhirnya
ada suara dari anak-anak yang berkata, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. 那么就借这个小孩子所发出的声音，你拿起来读吧，拿起来读吧。 Menjadi satu pemahaman bagi Agustinus waktu itu sebagai panggilan Tuhan membaca kitab Roma 13 dan dia bertobat kepada 以后 Tuhan. 就引导了这个奥古斯丁，他去读罗马书第13章，因此他就悔改了。 Saudara, orang yang hidupnya brengsek 一些在腐败生活当中的人， itu pun bisa bertobat 他们也可以悔改， kalau dia mendengar suara Tuhan 若是他听到了上帝的 dan 话， kalau dia betul-betul taat kepada firman 而 Tuhan. 且他诚信的顺服上帝的话。 Setelah membaca kitab Roma itu, 自从读了罗马书以后， Agustinus bertobat sungguh-sungguh. 那么奥古斯丁的真正悔改了， Dia meninggalkan semua kehidupan gelapnya 他放下过去黑暗的生活， menuju kepada kehidupan di dalam terang firman 那 Tuhan. 么在上帝的光亮中过日子。 Jadi saudara, kita semua juga sama. 那我们也一样， Kita semua hidup dalam kegelapan. 我们过去都是活在黑暗当中。 Jikalau kita betul-betul bertobat, 可是我们真正的悔改， maka kita harusnya berjalan di dalam terang. 那么我们就应当在光明当中行走， Jangan sampai kita terus hidup dalam 那 kegelapan. 不要一直沉迷在黑暗里面。 Yang kedua, 第二样， persiapkanlah jalan bagi Tuhan. 有预备神的道路， Saudara, inilah yang dikatakan oleh Yesaya. 这是以赛亚所说的话。 Saudara, Yesaya tahu bentangan padang gurun dari Babel sampai Palestina. 当以赛亚非常清楚，从巴比伦到巴勒斯坦的这个旷野道路， Seperti juga dari Mesir menuju ke Palestina, ke Kanaan. Bangsa Israel melewati padang gurun. 就好像以色列人出埃及要经过旷野路进迦南， Karena itulah saudara Yesaya katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. 所以呢，以赛亚说有预备修治神的道路。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara, bentangan padang gurun yang begitu luar biasa besarnya. 那些漫长的旷野道路， Bagaimana itu bisa dipersiapkan dengan baik? 那我们怎么去预备好呢？ Ya, karena itu dalam ayat yang ketiga dan keempat ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. 第3、第4节这里说，有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道，一切山崖都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，曲曲的必成为平原。 Saudara, tentu gambaran ini tidak bisa dikatakan semua gunung-gunung, bukit-bukit diratakan jadi jalan rata. 当然，这是不能说明把所有的山冈丘陵地把它砍成平地。 Kita tidak mungkin artikan sebagai harafiah. 那我们不能按照这个字面来解释。 Wah, ini tugas yang berat 这是 sekali. 个很重大的任务 Apalagi zaman itu. 何况那个时候， Sedangkan zaman sekarang aja begitu sulit sekali. 就是现在的情形也是非常的困难。 Kita lihat jalan tol. 然后我们看这个高速公路， Ya, anggap saja Surabaya Malang. 那就是说我们从泗水到马郎， Apakah betul gunung-gunung bisa diratakan semua? 是否所有的山冈给它铲平， Semua menjadi jalan yang rata? 全部成为平坦的道路， Seolah-olah tidak ada naik dan turunnya. 没有起起伏伏的。 Saudara, kita ke Malang ataupun dari Malang ke Surabaya pun pasti ada jalan yang turun dan ada jalan yang naik, 我 bukan? 们从泗水到马郎也有高低平地的路， Jadi saudara, ratanya pengertiannya rata untuk jalan tol begitu. 那就是说我们要开启一个高速的公路， Itu dengan teknologi yang luar biasa. 这是一种很 Ya. 高的技术。 Tapi mana mungkin gunung-gunung semua diratakan, tidak 我 mungkin. 们不可能把所有的山冈给它铲平， Saudara, bagaimanapun ini ciptaan Tuhan. 这是上帝的创造。 Adanya gunung dan lembah itu kan memperindah
ciptaan ini. 也有这个山岗盆地等等，就是让我们可以看到美丽的风 Kalau 景。 langit dan bumi ini semua rata, 若是这个天地全部都一样， waduh saudara, nggak enak sekali. 是不是非常的枯燥？ Saudara, muka kita nggak rata saudara. 我们的面孔不是很 Ada 平 hidung kan, 坦我们有鼻子， ya ada hidung, ada mulut, 有 ya, 嘴巴， ya ada mata. 有眼睛， Mata itu juga ada lengkungannya saudara. 也有这 Ya. 个曲线。 Saudara, kalau kita muka kita rata nggak enak sudah dipandangnya. 若是我们的人就是平坦， Ya, 不好看。 ini sudah indah sekali. Ya. 现在呢，就非常的好看。 Jadi saudara, persiapkanlah jalan bagi 所以 Tuhan. 在这里说要预备上帝的道路， Ini adalah gambaran tantangan pelayanan. 这是我们服侍的一个画面。 Saudara, pelayanan itu tidak mudah. 就是说我们服侍不容易， Kita menghadapi hati jiwa manusia yang berdosa. 我们要面对犯罪的人心理。 Saudara, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan pun masih bisa berdosa. 我们已经蒙救赎的人，我们还能够犯罪。 Bahkan sudah sekarang ini banyak sekali dosa-dosa yang terus diperbuat oleh orang yang mengaku dirinya 有 Kristen. 很多基督徒，他们仍然过着犯罪的生活。 Saudara, kita semua baik hamba Tuhan maupun juga orang awam semuanya 我 berdosa. 们所有的人都是个罪人， Kita masih berdosa. 我们还活在罪当中， Kita juga masih bisa berbuat 我们 dosa. 还能够犯罪。 Ini gambaran tantangan pelayanan. 这是个服侍的一个画面， Tidak ada pelayanan yang mudah. 没有一个服侍是很容易的。 Saudara, kalau ada yang mengatakan pelayanan itu mudah, wow, saya percaya itu pasti merupakan kebohongan. 我认为你说这个服侍是容易的，这是一个欺骗的话。 Saudara, karena itulah di sini kita membutuhkan pertolongan Tuhan. 所以呢，在这一方面呢，我们需要上帝的帮助。 Yohanes Pembaptis begitu sangat berwibawa waktu itu. 当时呢，施洗约翰是一个很有权威的人， Saudara, sampai Herodes pun sangat segan sama Yohanes 希 Pembaptis. 律王本身呢都很想听施洗约翰讲道。 Wah, Herodes mengakui Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. 那么希律王承认施洗约翰是个先知。 Ingat saudara, Herodes itu keturunan Edom. 那我们也知道这个希律王是以东人的后代。 Edom itu masih menganggap dirinya adalah sebagian darahnya umat pilihan. 他以东人还认为他们上帝的选民的血统。 Nah, saudara, masih mencoba merangkul Yahudi. 那他还是能够接纳犹太人。 Saudara, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tercela. 以后呢，他做出了一个不好的事情。 Ya, mengambil istri saudaranya. 他娶了他弟兄的太太。 Dan akhirnya Yohanes Pembaptis tidak ragu-ragu. Engkau haram untuk mengambil istri saudaramu. 施洗约翰就指着他的这个过错， Wah, dia marah 非常的 sekali. 生气。 Dia punya kuasa. 他有权柄， Dia bisa saja membunuh Yohanes 可 Pembaptis. 以任何时候杀死施洗约翰 Tapi。karena dia masih ada segan, hormat. 但是因为他仍然对施洗约翰有一个尊敬的心， Tapi di suatu pesta, 就在一个宴会里面， waduh, dalam keadaan senang-senang, 他在欢喜快乐的时候， berbicara kepada anaknya. 他对他的女儿说话。 Apa saja yang kamu minta, aku akan kasih, sekalipun separuh kerajaan. 你所要的任何东西，包括整个国家的一半，我都可以给你。 Saudara, anaknya sudah dikasih tahu, dikomporin sama mamanya. 那么这个女儿已经受妈妈的这个吩咐， Minta kepala Yohanes Pembaptis. 要求施洗约翰的头。 Akhirnya saudara, anak itu minta kepala Yohanes 所以 Pembaptis. 女儿呢，就向爸爸要了施洗约翰的头。 Herodes sudah kepalang ngomong. 那么希律王因为已经说出了话， Pemimpin kalau sudah ngomong mengingkari malu. 他就感觉到
非常的害羞。 Padahal dia menghormati Yohanes Pembaptis. 他其实呢，他是尊敬施洗约翰。 Terpaksa dia. 后来呢，他勉强答应。 Saudara, Yohanes Pembaptis pun pelayanan tidak mudah. 施洗约翰的服侍不容易， Sampai dia harus mengorbankan jiwanya. 他要牺牲他的生命， Karena firman Tuhan. 因为是神的话， Karena kebenaran firman 因 Tuhan. 为上帝话是真理， Karena menegakkan etika dan moral. 因为他要树立当时的这个伦理道德的标准。 Herodes waktu itu moralnya busuk. 因为希律王的道德堕落， Etikanya busuk sekali. 他的伦理生活也败坏。 Saudara, gereja harus berani berkata-kata. 那么教会呢，必须勇敢讲出真理的话。 Saudara, gereja itu adalah jelas harus menjadi apa? Lilin penerang dunia. 教会理当成为社会的亮光， Karena gereja bersandar kepada firman Tuhan. 因为教会是凭着神的话而被建 Firman 立起 Tuhan 来。 adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan 那 kita. 神的话是我们路上的光，脚前的灯。 Maka saudara, gereja harus terus berseru. 所以呢，教会必须不断的呼喊。 Tapi kalau kita mengaku diri bagian dari gereja, 那我们承认自己是教会的一部分， ternyata kita tidak mau menegakkan moral dan etika. 若是我们不要树立道德和这个伦理的准 Apakah 则， kita masih layak menyebut dirinya sebagai pengikut 那我 Tuhan? 们是否还这被称为上帝的跟随者？ Walaupun pelayanan itu tidak mudah, 虽然这个服侍不容易， kebenaran firman karena kita setia kepada 但 kebenaran 是因为 firman, 我们忠于上帝的真理， kita bisa dimusuhi, 我们可能被人家所抵挡， tidak apa-apa. 无所谓， Karena kebenaran firman yang harus ditegakkan. 因为上帝的真理必须被建立起来。 Saudara, mari persiapkan diri melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. 让我们预备好自己，好好的服侍上帝。 Sekalipun banyak kesulitan, 虽然要面对很多的挑战， tidak ada pelayanan yang gampang. 没有任何服侍是容易的。 Tapi jikalau kita setia melakukannya bersama Tuhan, 但是我们与上帝同行，众信的遵行。 Tuhan melihat, 上帝看见， Tuhan melihat sampai kedalaman hati 上 kita. 帝会认清我们的信心。 Apakah kita betul-betul setia kepada 我 Dia? 们是否真正对他忠心？ Saya tidak mau setia kepada manusia. 我们不要对人忠心， Saya mau setia kepada Tuhan dan firman-Nya. 我们要对上帝和他的真理忠 Itu 心 yang。sudah saya khotbahkan beberapa minggu 我 lalu. 们前个礼拜我已经讲论这个 Apa 真 itu 理。 arti setia? 什么是忠心呢？ Setia kepada Tuhan dan firman-Nya, 就是对上帝和他的真理忠心， bukan setia kepada 并 manusia. 不是对人忠心。 Karena manusia bisa salah. 因为人可能会犯错误。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， William Barclay menuliskan mengenai latar belakang ibadah orang Yahudi. 那么威廉巴克利他写了一本关于犹太人敬拜的书。 Saudara, dalam ibadah-ibadah orang Yahudi akan selalu dimulai dengan Shema. 那么犹太人的敬拜，每一次呢，都以这个献马来开始，神的话来 Iya. 开始。 Shema itu Hai Israel dengarlah. 那就是一句话：以色列人，你要听啊！ Nah, itu ada di Ulangan. 在《生命记》第6章。 Ya, pasal 6 ya betul. Nah, saudara, itu sebagai pengakuan imannya. 这是以色列人的信仰的标摆。 Mengapa kita dalam kebaktian selalu ada pengakuan iman 我 rasuli? 们每次敬拜的时候都有诵读使徒信经。 Ada gereja-gereja yang tidak mau itu. 那有一些教会他们不愿意， Enggak usah. 不用这些东西。 Saudara, itu mulainya itu di kira-kira abad ke-19. 那是第19世纪开始的。 Saudara yang mendengarkan saya ceramah pengakuan iman rasuli. 那你们听我关于这个使徒信经的讲座， Iya, seminar itu. 那个是个讲座， Beberapa bulan Oktober 是 kemarin. 4月份的时候， Ada yang kelihatannya rohani, saudara. 看起来非常虔诚，
Kami nggak perlu pengakuan iman. 那么我们不需要使徒信经， Kami hanya perlu Alkitab. 我们需要圣经， Wah, kelihatan rohani ya. 看起来很虔诚， Meninggikan Alkitab ya. 高级圣经， Orang itu pasti nggak tahu Alkitab. 因为这些人他不明白圣经。 Di dalam Alkitab ada beberapa pengakuan iman. 那么在圣经里面有几个这个信仰的告白， Shema termasuk pengakuan iman. 那么生命记的第6章也是一个信经。 Filipi 2, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pengakuan 腓 iman. 立比书第2章也是一个信仰的标白。 Sida-sida Ethiopia sebelum dibaptis, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pengakuan iman. 埃提阿伯的这个太监受洗以前，他的圣名也是个信仰的告白。 Kalau nggak salah Matius 16, Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan iman. 马太福音第16章，彼得的告白，耶稣是基督，是神的儿子，这是个信仰的告白。 Banyak orang nganggap dirinya Kristen, 有很多人承认自己是基督徒， nganggapnya rohani. 认为自己是个很属灵的， Tapi ternyata tidak mengerti Alkitab dengan baik. 但是没有好好的认清圣经。 Kembali lagi sudah. Ya. 我们回到 Shema. 刚才所讲的这个血骂， Setelah Shema dilakukan, 当他们实行了这个神的话， maka bergiliran ada 12 ucapan syukur. 接下来有12句感恩的话， Memuji-muji Tuhan. 要称颂上帝的名。 Lalu kemudian disisipkan doa-doa. 以后呢，再穿插一些祷告， Ada permohonan-permohonan kepada Tuhan. 向上帝祈求。 Lalu setelah lalu kemudian diakhiri dengan doa berkat. 以后呢，最后用祝福来结束。 Bilangan pasal yang ke-6. 那是民数记第6章， Itu kira-kira gambaran ibadah pokok dari orang Yahudi. 当时犹太人的敬拜是这个样子。 Kemudian bagian yang kedua, 那么第二段呢， ada pembacaan Alkitab. 他们要诵读圣经， Baik dari kitab Taurat maupun kitab para nabi. 那么就是律法书呢，或者是先知所写的。 Nah, disitulah mereka mendengarkan firman Tuhan. 那个时候呢，他们就聆听上帝的话。 Di dalam membaca kitab Taurat, 当他们诵读这个律法书的时候， saudara, itu harus dibaca dalam waktu 3 tahun. 他们要花3年的时间来读完这个律法书。 Jadi menurut perikop-perikop yang diatur sama mereka, 那么他们就安排了这个段落， maka harus selesai dalam 3 tahun. 在3年里面要读完一次。 Begitu pula dengan kitab para nabi. 还有这个其他的先知书， Tapi kitab para nabi tentu lebih panjang lagi. 那么先知书是更长， Tapi bacaannya dipilih. 那么他们要选读。 Kalau saudara mengingat Injil Lukas pasal 4, 那是我们看这个路加福音第4章， Yesus ada di rumah ibadat. 那么耶稣在这个圣殿里面， Kalau nggak salah Lukas pasal yang keempat itu Yesus ada di rumah ibadat di Nazaret. 那么耶稣是在拿撒勒的这个会堂里面。 Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu kemudian Yesus diberi kesempatan membaca kitab Yesaya. 以后呢，别人就让耶稣读这个以赛亚书的片段， Dan yang dibaca Yesaya pasal 61. 那就是以赛亚书的第61章。 Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. 那么神的灵在我身上，就继续下去。 Nah, Yesus berada di rumah ibadat itu beribadah dan kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan. 那么主耶稣在会堂里面一同敬拜，来默想神的话。 Yesus mendapat kesempatan karena dia adalah seorang rabi untuk membaca. 那么耶稣因为是拉比，他是以聚会来读神的话。 Di Injil Lukas dikatakan semua melihat kepada Yesus. 那么路加记载，当时人们都定睛在他身上。 Selesai membaca Yesaya, 那读完了以赛亚书， karena kitabnya Yahudi dulu bentuknya gulungan. 那我们知道犹太人的这个经文的律法是数简， Kalau kita buku seperti ini, 我 ya, 们现在是用书本。 ya.
Tapi dulu gulungan. 过去呢是书卷， Ketika sudah dibaca, 读完了以后， gulungan itu ditutup. 那么再把这个书捡起来， Yesus kembali ke tempat duduknya. 那么耶稣回到他坐的地方， Semua orang memandang Yesus, 那么所有的人都望着他， seolah-olah menunggu apa yang mau dikatakan. 就等着他要说什么。 Itu memang kebiasaan orang Yahudi untuk berdiskusi. 那时候犹太人习惯他们有个讨论， Lalu Yesus katakan, 以后耶稣就讲话了。 ketika engkau mendengarkan kitab Yesaya ini dibacakan, 当你听到这个以赛亚书所讲的话， saat inilah nubuatan itu digenapi. 那么这个时候他所讲的话应验了。 Saudara yang dikasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Tapi apakah banyak orang Yahudi akhirnya mendengar Yesus? 是否所有的犹太人都听顺主耶稣呢？ Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 施洗约翰已经预备了道路， Memang banyak orang 很 dibaptiskan 多人 bersama 受 Yesus. 洗， Banyak orang menjadi pengikut Yesus. 很多人跟随耶稣， Sampai Yohanes Pembaptis kata, biar dia makin besar, aku makin kecil. 以至于约翰说：“他必兴旺，我必衰微。” Karena ada yang rebutan murid Yohanes dengan murid Yesus. 因为有很多人争做成为耶稣的门徒，或者是约翰的门徒。 Yohanes luar biasa perkataannya. 约翰所讲的话非常的这个伟大。 Biar dia makin besar, aku 他 makin kecil. 更加兴旺，我更加效微。 Tapi Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya. 那以后呢，施洗约翰被砍头， Apakah Yesus melayani dengan mudah? 是否主耶稣很容易的服侍呢？ Banyak orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang menolak Yesus. 很多当时的宗教领袖抵挡他， Bahkan muridnya sendiri mengkhianati 那 Yesus. 么他自己这个门徒有一个否认他。 Dan akhirnya Yesus disalibkan. 以后呢，主耶稣被钉死在十字架上。 Saudara, tidak ada pelayanan yang mudah. 没有一个服侍是容易做的。 Tetapi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, 若是我们顺从上帝的命令， kalau kita mengikuti firman Tuhan, 我们顺从上帝的话， kita akan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh 那么 Tuhan. 上帝要安慰我们，给我们力量。 Saudara, saya selalu berprinsip pada satu hal. 我有一件事情成为一个原则， Dikatakan juga di dalam kitab Injil. 也是在福音书里面所说的： Satu orang bertobat, 一个人悔改， malaikat di sorga bersorak-sorai. 天上的使者也为他高兴。 Orang bisa bertobat, 一个人能够悔改， itu bukan karena kita. 不是因为我们做了什么事， Kita ini cuma hanya alat perantara saja. 我们只不过是上帝使用的 Kita 器 cuma hanya 皿， disuruh menyuarakan 我 saja. 们只不过是上帝吩咐我们传递他的话。 Yang bekerja itu roh Tuhan. 那么工作就是圣灵。 Tapi kalau satu orang bertobat, 若是有一个人悔改， saudara kita ikut bersuka 我 cita. 们心里感觉到欢喜， Karena malaikat di surga pun bersuka cita. 天上的使者也欢喜。 Kita bersyukur janji Tuhan digenapi. 我们要感谢上帝，他的应许得做成就。 Inilah Advent yang pertama. 今天是第一个预备周， Biarlah kita siapkan diri kita 让我们预备好自己， masuki Advent kedua dan seterusnya. 进到第二个、第三个预备周。 Mendengarkan terus firman Tuhan. 我们继续聆听神的话， Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua 直到 kalinya. 主耶稣第二次的来临。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati firman-Mu ya Bapa. 天父，求你赐福你的话， Tuntunlah kami semua. 求你带领我们每一个人， Bersyukur janji Tuhan digenapi. 感谢你的应许得做成就， Karena suara ilahi masih akan terus berbicara. 因为你神圣的话语有不断的发生， Lewat langit dan bumi pun suara Tuhan bergema. 接着天地你的话仍然要发出共鸣。 Lebih lagi Tuhan mau agar suara firman Tuhan kami suarakan. 你也愿意我们把你的话继续传开， Sebagai anak-anak Tuhan, tolong kami supaya kami mau bersaksi. 帮助我们身为你的儿女，愿意为你做见证， Menyuarakan firman Tuhan. 让我们传递你的话。
Tolong ya Tuhan, 求你帮助我们， jangan sekedar kami mendengar banyak YouTube, TikTok dan sebagainya. 让我们不单单被这些嘈杂的声音所搅扰， Tapi kami tidak mendengarkan firman 以 Tuhan. 至于我们不能听到你的话， Dan kami tidak menyuarakan 我 firman 们没有 Tuhan. 传递你的话， Ampunilah kami Tuhan, 饶恕我们的罪过， tolong kami 帮助我们， supaya kami betul-betul tahu tugas kami 让我们清楚自己的责任， untuk mempersiapkan jalan bagi 让我 Tuhan. 们可以预备你的道路。 Satu orang bertobat, malaikat di surga bersukacita. 因为一个人悔改，天上的使者也欢呼。 Tuhan, begitu berharganya satu jiwa di hadapan 一 Tuhan. 个灵魂在你面前是何等的宝贵， Tolong beri kami kerinduan 帮助我们，给我们有这样的渴 untuk 慕， memenangkan banyak orang. 让我们可以再一次抢夺更多的灵魂归 Pakai 你， kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. 使用我们成为你的器皿， Membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 带领那些还没有认识你的人， Supaya mereka bertobat. 让他们能够悔改。 Kiranya roh Tuhan bekerja lewat kami. 求圣灵借助我们来工作。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你天父， Dengar doa kami 听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名。